kita sambung semula pelajaran kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak longgarkan lagi pendekatan saya ni, tuan-tuan boleh juga berjinak-jinak dengan pengajaran saya dalam YouTube, ya. Kalau tuan-tuan rasa nak kembali kepada pelajaran asas, buka YouTube Ustaz Rusti alias, ya. Kalau tuan-tuan nak belajar daripada asas, buka belajar, tulis belajar. Dalam Ustaz Rusdi alias tu dia banyak lah, ya. Belajar asas bahasa Arab Al-Quran. Ini yang asas saya mengajar pada orang yang tak tahu langsung bahasa Arab, ya. Kalau tuan-tuan nak apa ni, nak yang lanjutan seperti mana tuan-tuan dan perempuan ni, juga saya perkenalkan pada permulaan macam ni. Itu dia dalam tajuk Kibar Harfiah. Kibar ni kursus intensif bahasa Arab. Ini nama buku saya. Nanti buku ni saya akan bagikan, kemudian saya sedang perbaiki untuk memudahkan lagi tuan-tuan merujuk. Tapi yang paling penting, buka YouTube Ustaz Rusdi alias ada, ya. Nama dalam YouTube tu pun ada. Buku saya pun nama itu juga. Kalau tuan-tuan nak lebih selesa, ya, nak memiliki sendiri CD pun boleh. Untuk asas daripada surah Yasin sampailah dia sudah menjadi tua sedikit pada tuan-tuan dan perempuan kelasnya, ya. Saya akan tamatkan surah Yasin sebanyak 45 siri. Ada CD saya. Maknanya kalau nak belajar daripada Yasin asas tu, dia ada 90 jam. Kena bangun 3 pagi lah. Habis pukul 5 setiap hari. Memang insya-Allah pandai bangun tahajud, ya. Apa tu, sembahyang hajat, minta pada Allah. Kemudian kalau nak surah Luqman, saya dah habiskan pengajaran surah Luqman untuk kita punya umur kelas ni lah, kelas lanjutan di Putrajaya. Itu pun dalam, ya, saya rasa 25 CD ni. Sebab sekarang ni saya dah sambung surah Al-Anfal di Putrajaya, dah 33 CD. Jadi maknanya kalau tuan-tuan betul-betul nak belajar, ada cara. Ada cara. Tetapi maknanya belajar di berhadapan begini tidaklah sama seperti mana belajar YouTube, ya. Kalau nak ulang kaji pada kelas kita juga, memang grup kameraman ni memang didatangkan untuk tuan-tuan lebih cepat dapat. Sebab dulu kelas kami ni tak ada rakaman. Akhirnya balik lupa kan. Jadi mana kalau nak ulang kaji, benda yang sama, yang real kita lalu hari ni, kita boleh tengok malam nanti, ya. Itu CD memang kita sediakan jugalah bagi siapa yang nak mengulang kaji. Kalau tak nak semuanya, datang sajalah di sini. Asalkan jangan lari, insya-Allah saya akan cuba ajar, Ataupun kata Ustaz Nasruddin, jangan ponteng kelas, datang je, boleh dapat. Sebab kita punya program yang kita susun ialah untuk orang-orang yang macam tuan-tuan dan perempuan yang difahamkan tak sempat nak ulang kaji kat rumah, ya. Jadi kita buat program ni kepada orang yang tak sempat ulang kaji pun boleh faham. Syarat dia bagi tumpuan di dalam kelas, kalau tak faham tanya, kalau saya cepat diperlahankan, Okey, sama je keputusan dia, insya-Allah. Cumanya orang yang rajin memanglah Allah akan bagi lebih, ya. Okey, kita akan sambung semula pelajaran kita.
Ini cerita tentang kisah satu kumpulan Bani Israel yang dia cabut lari, ya, daripada asbab kematian. Sedangkan dia orang ramai, dia orang takut. Ni satu kaum penakut di kalangan Yahudi. Yahudi ni telah dicop oleh Allah Ta'ala memang penakut. Penakut. Nampak dia canggih kan? Tetapi cara perang dia orang memang penakut. Di sebalik kubur, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judun. Allah kata perangai orang Yahudi penakut dia tak akan berperang dengan orang Islam melainkan di sebalik kubur atau kokoh, kota yang tersusun kokoh. Pergi tengok Israel tu, ya, cara perang dia dengan Rasulullah pun begitu, dulu pun begitu. Inilah dia kaum yang akan diceritakan oleh Allah Ta'ala, ya. Okey, cuba tuan-tuan semula. Adakah? Lam? Tidak. Tara? Engkau tu siapa? Nabi Muhammad, ya, mengetahui, melihat. Ila alladzina kharaju, mereka tu siapa? Ni orang-orang yang ni, iaitu orang Yahudi yang mereka telah keluar min diyarihim, negeri-negeri mereka. Sedangkan ni keluar ni bukan keluar melancong, keluar cabut lari, ya, ya. Sedangkan mereka ulufun, beribu-ribu orang. Kenapa mereka keluar? Hazara, kerana ketakutan al-mauti, kepada kematian. Okey, dalam kisah tersebut Allah kata seterusnya ayat tu macam mana bunyinya? Faqala. Okey, ada dua perkataan. Yang pertama fa, makna apa? Kalau dia pada permulaan ayat ada tanda waqaf tak sini? Tak ada. Kalau tak ada tanda waqaf bermakna dia bukan mulakan ayat, maka dia menyambung. Kalau menyambung dia masuk kumpulan haraf apa? Ataf. Kalau fa dalam kumpulan haraf ataf makna apa? Cuba tengok dalam kumpulan haraf ataf, lalu atau kemudian, ya. Tetapi tuan-tuan kalau tengok terjemahan, mungkin ada yang terjemah maka, ya, ada terjemah lalu. Di segi ulama-ulama Melayu juga ada yang memahamkan ini haraf istinaf macam tuan-tuan kata maka. Ada juga ulama yang menyatakan dia haraf ataf lalu diterjemahkan lalu. Saya ada dua rujukan untuk ni. Satu kitab kata haraf istinaf, satu kitab kata haraf ataf. Jadi dua buku ulama besar juga tidak sama dalam mengenal ni. Ini ataf ke istinaf? Ada yang kata istinaf juga, tapi kita ambil ataf di sinilah, ya, sebab dia nak menyambung cerita yang sini. Okey, perkataan seterusnya yang kita agak mungkin kononnya tak tahu. 6. Okey. Qala. Fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il madhi. Saya sambung. Hadharal mauti faqala, ya. Qala fi'il madhi, ada penambahan tak di hujung? Tak ada, Okey, bermakna apa dhamir dia? Huwa qala makna apa? Dia telah berkata. Okey, itu terjemahan secara lafaz dia atau harfiahnya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kuasai pecahan qala, tetapi pecahan semuanya kan? Kalau menguasai qala punya pecahan sahaja, tuan-tuan akan menguasai lebih daripada 1,700 perkataan Quran yang terpecah daripada perkataan qala. Tapi tuan-tuan kena tahulah pecah fi'il madhi macam mana, mudhari' macam mana, amar macam mana, nahi macam mana. Ini selepas isim popular, ini adalah yang paling popular. Selepas isim popular lah. Isim popular tak boleh lawan lah, sebab dia mewakili hampir separuh ayat Quran. Ya, hanya diagram warna pink tu dah mewakili separuh dah. Kalau tuan-tuan tak nak juga rugilah. Lepas tu baru ni yang paling banyak penggunaan dia, qala. Sebab ada seorang syekh Maulana daripada Pakistan tu, dia membuat kajian perkataan dalam Quran.
Ya? Oh, tak dengar. Tak jelas. Ya? Pakai yang tadi. Jadi. Okey. Ni perkataan yang paling kerap selepas isim popular digunakan, lebih kurang lebih daripada 1,700 ya, diulang ni. Okey, pertama tugas tuan-tuan cuba pecahkan fi'il madhi ni. Saya nak dengar. Diagram warna apa kalau nak mainkan fi'il madhi? Kuning. Sebelum tuan-tuan dapat bermain dengan yang warna kuning, tuan-tuan mesti menguasai dhamir dengan betul. Ya. Sebab ni balik rumah, kerja rumah ke, kerja kat masjid ke, kalau ada kontrak dengan Ustaz Nasruddin tanpa kerja rumah, sebelum masuk rumah kena ingat dhamir. Sebab ini punca permasalahan orang belajar bahasa Arab, sekiranya tak tahu makna dhamir tersebut. Ya. Okey, cuba terjemahkan pula pada saya. Tengok dhamir tu, huwa makna apa? Ya. Rumah. Dia berdua atau mereka berdua? Hum. Mereka. Dia. Dia perempuan. Rumah. Benar. Mereka perempuan. Jangan terjemah kau mereka perempuan. Okey, anta. Kau lelaki. Kau kau pula. Antuma. Antum. Kamu semua kau. Kamu pula sebab mungkin kita akan ada sedikit pengaruh terjemahan Indonesia. Sebab ulama Indonesia jauh lebih lama dulu di segi penterjemahan ke dalam bahasa Melayu ni daripada Malaysia Okey. Apa ni? Anti. Kau perempuan seorang Antuma. Antunna. Tak nak dengar mereka dah mereka dulu. Okey, kamu semua perempuan. Okey, kalau yang bercakap ni anak apa? Aku. Okey, semua terjemahan aku. Ikut terjemahan Quran aku Kemudian nahnu mana? Kami ataupun kita. Tengok mana yang sesuai dalam konteks ayat tu. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Huwa qala. Huma. Hum. Apa makna qalu? Mereka telah berkata. Hiya qalat. Huma. Kunna qulna. Tolong pastikan dia bunyi qul, bukan qal. Kunna qulna. Anta qulta. Antuma. Antum. Apa makna qultum? Ya, bagus. Tak ada orang kata mereka kan? Kamu semua telah berkata. Okey, anti qulti. Antuma. Antunna. Ana. Ma makna qultu? Aku telah berkata. Nahnu. Huwa. Huwa qala lah semula. Sebab tu bila dah sampai ke bawah, cuba naik atas, boleh tak semula? Kalau boleh naik ke atas semula betul, itu okey tu. Ya. Kalau siapa yang turun tak boleh naik, makna dia sakit lah tu. Ya. Sakit lutut. Okey, seterusnya apa perkataan dia? Lahum. La dengan hum. La dengan hum. Dua-dua perkataan ni popular tuan-tuan. Lam termasuk dalam kumpulan haraf jar. Apa maknanya? Bagi, ya, atau kepada. Di sini lebih sesuai kepada. Hum makna apa? Ini dhamir ni melekat ke tak? Kalau melekat dipanggil dhamir muttasil. Kalau bagi atau kepada, la. Kalau dia, kalau tak bersambung disebut huwa. Kita tak boleh kata la huwa.
Sebab bila huwa ni bersambung dengan perkataan la, dia telah bertukar kepada hu. Ya, huwa telah bertukar kepada hu. Maka kita kena sebut kepadanya. Jadi lahu. Kepada mereka berdua lahuma. Kepada mereka lahum. Ya, faqala lahum. Kepada dia perempuan laha. Dia berdua mereka. Kepada engkau lelaki laka. Kau berdua kepada kamu semua lakum. Semangat kakak ya. Okey, kepada engkau perempuan kau berdua kamu semua kepadaku kepada kami lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Jadi maknanya ini perkataan yang saya akan ulang ya, sehinggalah tuan-tuan tak tergagap-gagap lagi dalam bab dhamir muttasil. Kerana dua-dua ini akan berulang dengan kekerapan 3 kali dalam ayat Quran. Setiap ayat Quran ada 3 kali berulang. Kita punya ayat ni pun dah berapa dhamir dah? 1, 2 ya. 3 dah. 3 kali dah berulang Okey tuan-tuan, apa perkataan seterusnya? Allahu. Tengok tuan-tuan, perkataan hum dengan Allah, iaitu dua ni mati. Jadi dia tidak boleh berbunyi. Maka cara membunyikan ialah membariskan mim itu. Asalnya hum Allah kalau sebut satu-satu. Kalau nak sambungkan lahumullahu. Ya. Bila tuan-tuan jumpa fi'il, kena cari apa? Fa'il. Fa'il makna apa? Pelaku. Macam mana cari fa'il? Cari isim baris. Cari isim baris depan dulu. Kalau jumpa. Itu kalau dia punya fi'il ni melibatkan huwa ataupun hiya. Kalau jumpa fi'il tu melibatkan dua dhamir ni, cuba jelik ke sebelah. Ada tak bagi depan? Kalau tak ada, terus cari dhamir yang tersembunyi, yang tak nampak tu, yang tidak disebut. Okey, cuba pegang diagram warna kuning tadi. Cuba sebut dhamir sebenar. Saya nak sebut. Cuba tuan-tuan sebut dhamir yang tersembunyi Ni diagram kita tadi. Tengok je. Cuba pasang telinga baik-baik. Tengok apa penambahan yang berlaku di hujung ni. Okey. Kalau saya sebut qala, apa dhamir yang tersembunyi? Ini huwa. Makna yang berkata ialah dia. Tapi tak disebut huwa qala. Tapi dalam kita punya permainan ni dinampak huwa. Okey, cuba dengar saya sebut. Qalu, apa dhamir dia? Hum. Mana siapa yang berkata? Mereka telah berkata. Itulah pelaku dia, fa'il dia. Cuba dengar saya sebut. Qul tu. Ana kan? Ana. Itulah dhamir yang sembunyi, yang sebenar. Aku yang telah berkata, tapi ana tak disebut. Dia tertutup. Okey, cuba dengar satu lagi. Qul tu. Antum. Apa makna antum? Kamu semua telah berkata. Jadi kamu, dhamir itulah yang tersembunyi ataupun yang tidak disebut antum tu adalah fa'il, pelakunya. Okey? Ada dua kaedah mencari fa'il. Pertama, cari isim marfu' yang bagi depan. Atau yang kedua, cari dhamir yang tersembunyi macam tadi. Qala, apa dhamir dia? Huwa. Kalau huwa, cuba cari isim bagi depan. Itulah pelaku dia. Siapa yang berkata di sini? Ada tak? Nampak tak tu? Ya, fa'il dia ialah Allahu. Itu dia.
maka bukan dia berkata, tetapi kita nak terjemah kalau bahasa Melayu moden, dia akan kata lalu Allah telah berkata kepada mereka. Allah berkata kepada mereka sebab fa'il dia, pelaku, iaitu yang melakukan perbuatan berkata ialah Allah. Kalau kita kata huwa, fa'il dia, kita kena kembali huwa tu siapa? Apa yang sebelum tu cerita kena tengok korek ya. Kalau di sini fa'il dia ialah Allah. Cuma orang tua-tua dulu, kalau kitab tua terjemahkan fa'il tu oleh. Sebab tu kitab tua dia akan terus disiplin dengan tidak mengubah struktur ayat. Dia akan terjemah fa lalu haraf ataf qala. Dia tak boleh sebut dah sebab pelaku dia dah ada. Telah berkata sahaja kepada mereka oleh Allah. Ya, kalau dalam kitab tua ada oleh tu, itu fa'il lah tu. Lalu telah berkata kepada mereka oleh Allah itu, dia kata. Ya? Oleh itu adalah fa'il. Sebab tu kitab tua dia terjemahkan daripada bahasa Arab, tapi dia tak ubah struktur. Kalau kita terjemah lalu Allah telah berkata kepada mereka, ya bahasa Melayu moden senang faham kan? Tapi dia telah mencelarukan susunan je lah. Tapi pemahaman dia sama. Ya, cumanya kita faham cara orang muda. Ya, kitab tua tu cara orang pondok. Okey, fa'il dia siapa tuan-tuan? Allah. Sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu ada perkataan begitu, mengajukan cakap Allah kepada mereka. Apa dia kata? Oh tu. Ini adalah fi'il amar tuan-tuan. Ya, pendek cerita dia. Fi'il amar. Cuba tengok diagram fi'il amar. Kalau diagram fi'il amar warna kuning, tengok kolom fi'il amar. Kalau mati, hujung dia apa dhamir dia? Kalau mati tu mesti anta. Cuba tengok diagram fi'il amar. Mesti anta dulu, mut. Ya? Kalau Allah suruh kita mati, mut, matilah oleh engkau. Ya? Mati sebab arahan matilah oleh engkau. Mana dapat engkau ni? Anta. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Anta mut. Antuma muta. Antum. Ya, mutu. Mana apa? Matilah oleh kamu semua. Ya, maknanya dengan arahan Allah, kerana mereka itu melarikan diri, takut. Allah nak ajar mereka ini, kata matilah oleh kamu semua wahai Bani Israel. Maka dalam kisah tersebut itu Allah ajar mereka bahawa lari kat mana pun mesti mati. Takut berperang, mati atas katil. Takut mati atas katil, bawah katil boleh mati. Ya, mati tu macam tu. Sebab tu orang kata, ya, pujangga-pujangga kata mati atas katil dengan mati di mata pedang sama ya sakit dia. Memang mati itu sakit, tapi mati di mata pedang ketika kita berjihad adalah lebih mulia, ya, tapi dikatakan lebih ringan sakitnya. Jadi kenapa cabut lagi? Kerana dia takut, maka Allah perintahkan mereka ni semua mati. Ya, itu satu kisah lah. Ada yang menterjemahkan matilah oleh kamu, maknanya bukan mati yang sebenarnya. Sebahagian ulama tafsir, saya sempat tengok dalam tafsir ke atas. Tuan-tuan punya masjid ni banyak rujukan untuk tengok makna-makna tafsir. Dia sebahagian ulama tafsir kata dia mati itu makna semangat jihad dia mati. Jadi satu kaum yang penakut, ya, bila kaum ni penakut tak nak berjihad, Allah hinakan mereka. Itu yang berlaku kepada Bani Israel. Ada sebahagian ulama tafsir menyatakan kisah ni memang mati betul beberapa hari, supaya Allah tahu rasa sakitnya mati. Macam mana kau lari pun mesti mati juga. Ya?
Mutu. Apa makna mutu? Matilah oleh antum. Ini antum kan? Okey, semula jalankan. Anta mut. Antuma muta. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Mutna. Matilah oleh kamu semua wahai orang perempuan. Mutna. Okey, seperti biasa tuan-tuan tahu mutu ni fi'il apa? Pertama tuan-tuan mesti dapat pastikan dia amar, perintah Allah kepada mereka. Tetap fi'il amar kena cari fa'il. Boleh tak cari isim bagi depan? Sebab fa'il bagi depan kan? Boleh tak cari? Tak boleh, sebab fi'il amar mana ada melibatkan huwa dan hiya. Fi'il amar bermula daripada apa tadi? Jangan cari isim bagi depan sampai kiamat, tak ada. Mesti cari dhamir yang tersembunyi. Kalau mutu, apa dhamir yang tersembunyi? Jadi antumlah fa'il dia. Matilah oleh kamu. Cuma kamu ni siapa? Iaitu Bani Israel. Matilah oleh kamu wahai Bani Israel, iaitu kaum yang masa itulah, bukan semua Bani Israel matilah oleh kamu semua dalam kisah tersebut. Lalu dikatakan oleh para ulama tafsir yang menyatakan yang ni dia mati betul lah beberapa hari, ya. Dalam beberapa tempoh dia tu merasakan mati dan rasa sakit mati. Perkataan seterusnya apa? Semma. Isim ke fi'il ke haraf tu? Haraf apa? Haraf ataf. Ini tuan-tuan mesti ni melambak-lambak haraf ataf ni dalam Quran. Kemudian perkataan dia ialah ahya. Tuan-tuan, ini saya nak habaq ni, ya. Dia ni adalah fi'il madhi. Sama ada ijaan dia macam ni, ya, ataupun macam tadi, ahya fi'il madhi. Ada tak berlaku penambahan di hujung? Ya. Ada tak? Tak. Ini home ni jangan usik. Ahya saja. Ya. Cuba tengok ahya. Ada tak penambahan? Ya, ada fi'il madhi tak ada ya apa? Alif tu adalah ya sebenarnya ni. Dia tak ada tambah lah, ya. Boleh? Kalau tak ada penambahan, apa dhamir fi'il madhi tu? Huwa mana apa? Dia. Fi'il madhi mana? Telah. Perbuatan dia menghidupkan. Okey. Cuma dia adalah fi'il madhi yang hujung dia tidak ada baris. Alif atau waw atau ya yang berada di hujung tak berbaris. Jadi dia ada sedikit masalah menjalankan fi'il madhi tersebut. Nanti buku saya akan ajar tuan-tuan, ya. Tapi buku sedang diperbaiki. Sabarlah sikit, ya. InsyaAllah mudah-mudahan awal Januari tuan-tuan dapat. Okey, cuba jalankan fi'il madhi yang ni. Cuba jalankan huwa ahya. Okey. Boleh? Semula. Huwa ahya. Huma ahyaya. Itu baru betul. Kalau mereka berdua menghidupkan jadi ahyaya. Okey, kalau hum akan jadi ahyau. Macam tu, semula. Huwa ahya. Huma ahyaya. Hum ahyau. Dia bunyi macam tu sikit, ada sikit masalah sebab dia haraf illah dipanggil sakit. Alif atau waw atau ya, ahyau. Jadi dia telah menghidupkan. Boleh?
Semula tuan-tuan, ini fi'il apa? Madhi. Kena cari apa? Fa'il. Ada tak? Kalau huwa, apa ni, apa dhamir dia? Huwa. Okey, fa'il dia siapa di sini? Adakah nak tengok fa'il tak boleh undur tak cik undur ke depan kalau undur nanti habis semua jumpa. Okey, ada tak isim bagi depan selepas dia? Tak. Hum tu dhamir yang kacau. Ya? Itu bagi atas. Saya nak bagi depan. Dah kira tak ada lah tuan-tuan, sebab dah mati dah kat situ. Akhir full stop kan? Tak ada lah. Bermakna tuan-tuan kena cari dhamir sebenar. Apa dhamir sebenarnya? Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Barulah kita dapat kembali kepada Allah. Ya? Okey, cuba terjemahkan semula. Summa. Apa summa? Kemudian ahya, dia telah menghidupkan. Dia tu siapa? Allah. Sebab tu dia kata fa'il pelaku ni ialah huwa. Dia tu kembalikan semula kepada yang punya diri, iaitu Allah yang disebutkan tadi. Tapi tak ada disebut Allah di sini. Kalau nak cari fa'il ke depan, dia iaitu Allah telah menghidupkan. Selepas kita cari fi'il, kita cari apa tadi? Fa'il pelaku. Lepas tu cari maf'ulun bih yang kena buat. Perbuatan dia mematikan. Pelaku dia siapa? Huwa tadi, iaitu Allah. Siapa yang kena matikan? Memanglah faham dah tu. Tapi dalam konteks ayat ni siapa maf'ulun bih dia? Ya? Hum. Inilah maf'ulun bih. Ni kerana apa? Apa formula dia? Dhamir muttasil dengan fi'il. Okey, cara cari maf'ul bih dua cara. Pertama, cari isim bagi atas kalau ada. Kalau tuan-tuan dah jumpa dhamir muttasil melekat dengan fi'il, jangan dah cari. Mesti dia jadi maf'ul bih. Mesti dia kena. Kalau perbuatan dia menghidupkan, tengok ada dhamir melekat, mesti dia kena hidupkan. Mesti mereka ni yang kena hidup. Formula ni mujarrab. Apa makna mujarrab? Diuji, telah diuji keberkesanan dia tepat. Ya? Mesti mereka ni yang kena hidupkan. Dia akan jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dengan apa formula kita? Di dhamir melekat atau muttasil dengan fi'il. Ni fi'il bukan isim. Kalau melekat dengan isim jadi mudhafun ilaih tadi. Jangan keliru Memang tuan-tuan akan serabut sikit. Mudhafun ilaih, maf'ul bih, mana satu tu kan? Kena 2-3 kali. Ya? Ulang ya Kak? Kenapa tak boleh lahir? Okey. Ni, hum ni. Kenapa guna lahum lahim? Itu adalah masalah menyebut dengan lancar. Ini dari segi kefasihan sahaja. Kalau sebelum dia bagi atas, maka gunakan hum. Kalau sebelum dia bagi bawah, misal kata dengan mereka, bihim. Ini adalah lebih fasih disebut. Boleh je sebut bihum. Kita memanglah orang Melayu lidah belacan, semua boleh sebut. Portugis ke, Belanda ke, Perancis ke, Inggeris ke, Arab, semua boleh. Rengan dia semua. Memang lidah kita special sikit, lidah belacan ni. Kita biasa sebut bihun kan. Tapi bagi orang Arab, kalau sebut bihum berat. Sebab kita dah menipiskan bibir kita bi, lepas tu kita kembungkan pula hum. Itu bihum berat, tetapi bihim dia terus ringan. Kalau kita sebut lahum, ya, lebih ringan, dia sebut lahim. Lahim lah, lahum.
Kan ringan disebut. Ini kerenganan atau kefasihan sebutan saja. Boleh sebut bihum makna dengan mereka juga, makna tak ubah. Yelah kita ni biasa sebut bihun. Jadi semua kita kata semua ringan lah Ustaz, tak ada yang berat. Untunglah orang Melayu lidah belajar semua boleh disebut. Nak kata berat, tak ada yang berat kat kita, boleh belakang. Ya kan? Ahya sebab sebelum dia bunyi macam bagian atas, dia lebih ringan disebut hum. Ya? Kalau kita sebut ala, alai, mana yang lebih ringan disebut? Alaihum ke alaihim? Alaihim. Alai sebab kita sudah menarik B kita laihim. Kalau kita hum, alaihum, jadi kita kena munculkan semula. Ya? Ini saya menyebut. Okey, summa, kemudian ahya, dia telah menghidupkan. Mana menghidupkan semula? Dia ni siapa? Allah. Hum, mereka, iaitu Bani Israel yang penakut tadi, menghidupkan semula mereka. Selepas tu apa? Oh, habis dah? Ada tanda apa? Sad. Siapa ada sad lam ya kat tangan? Kakak. Okey, tak apa. Mari kita bahaskan. Dua-dua ini memberi makna, memberi makna ayat itu sudah sempurna. Kalau jim makna apa? Jim tanda waqaf jaiz. Tuan-tuan yang saya fotostatekan tu tanda apa? Jim. Itu jaiz. Jaiz makna apa? Harus kita berhenti kerana ayat ini sudah sempurna di sini, tetapi harus disambung juga. Kerana makna selepas itu berkaitan. Okey, kalau sad lam ya, kakak tengok Quran yang mana? Quran terjemahannya. Okey, boleh tak apa, boleh diterima. Sad itu mewakili perkataan apa? Al-waslu. Al-waslu mana apa? Sambung. Wasal mana menyambung. Mana sampai sini? Summa ahyahum innallah. Sambungkan. Ya, sambung. Kemudian lam ya itu simbol kepada aula. Aula makna lebih utama. Utama. Al-waslu makna sambung. Wasal. Kenapa sambung lebih utama kalau setengah Al-Quran? Sebab tu tanda waqaf di dalam Al-Quran ada sedikit perbezaan. Kerana ulama yang menyimak tanda waqaf itu tidak sama rujukan mereka. Ya? Okey, ada yang tanda jim, ada yang tanda sad lam ya. Ada mungkin yang tanda yang lain. Tidak ada masalah kerana masing-masing mempunyai rujukan. Dia ada dia punya panel penyimak waqaf itu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok Quran Madinah, dia akan sedikit berbeza tanda waqaf dia dengan Quran cetakan Al-Azhar. Sebab dia punya panel dia lain. Mungkin akan sedikit perbezaan dengan Quran cetakan Syria yang kita ambil daripada Syam, Dimashq, Damsyik itu, dia mungkin ada tanda kerana panel dia lain. Ala kulli hal, macam mana pun boleh waqaf tak di sini? Boleh. Kerana dia telah tanda jim. Harus. Kalau tanda sad lam ya boleh tak waqaf? Boleh juga. Tetapi kalau nafas panjang, eloklah disambungkan kerana makna yang selepas ini sangat berkaitan dengan cerita. Ya. Okey, sampai di sini kita punya pelajaran. Ada soalan? Ya kak? Kalau fi'il mudhari' dia akan bunyi yuhyi. Ya? Aku hidupkan, aku menghidupkan. Menghidupkan yuhyi. Kalau aku menghidupkan uhyi, inni uhyiyal mauta.
Ya, nanti yang sebenarnya jawapan kakak tu ada dalam sifir kita. Kita akan belajar kemudian. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti setakat ni. Tenang-tenang. Ya, kita akan ulang lagi sampai tuan-tuan mahir dengan diagram-diagram kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.